Okay, hai, selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan sambung tajuk yang sebelum ni, iaitu unit 6, Hidup Bersatu Padu Menjana Kesejahteraan. Okay, dia merujuk kepada perpaduan untuk masyarakat dalam Malaysia. Sebab dekat Malaysia kita ada banyak kaum kan. Kelebihan kita dekat Malaysia ni, walaupun kita mempunyai pelbagai kaum, tapi kita tetap dapat hidup dalam perpaduan. Okay, bersatu padu. Okay, jadi dalam tajuk ni, awak akan belajar tentang yang pertama, contoh amalan hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan amalan. Apa contoh-contoh amalan yang menampakkan kita ni hidup bersatu padu? Okay, yang kedua, cara untuk hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Okay, yang ketiga, apa kepentingan amalan hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Okay, dan yang keempat, cabaran untuk hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Maksudnya, apa masalah-masalah yang dihadapi untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okay, dan yang terakhir ialah apa perasaan apabila kita dapat hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan juga bahasa. Okay. Di Malaysia, kita terdiri daripada pelbagai kaum. Kalau kaum yang utama ialah kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Tapi ada juga kaum-kaum lain seperti kaum Kadazan Dusun, Iban, Semai, Ceti dan sebagainya. Okay. Kunci keamanan dan keharmonian dalam perpaduan rakyat Malaysia ialah amalan bertoleransi. Maksudnya, apa yang menyebabkan kita dapat hidup bersatu padu walaupun kita ni mempunyai pelbagai kaum ialah kerana adanya amalan bertoleransi antara satu sama lain. Toleransi ni maksudnya kita saling menerima kekurangan ataupun kelebihan sesuatu kaum tu. Okay, kena banyak bersabar, kena banyak saling menerima dan tidak mudah melenting. Okay. Amalan hidup bersatu padu ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik. Mungkin sebelum ni ada yang tanya, kenapa dekat Malaysia ni kita dikenali sebagai masyarakat majmuk yang unik? Sebabnya kita dekat Malaysia kita ada banyak kaum kan? Kita ada banyak kaum tapi kita still boleh hidup dalam keadaan bersatu padu. Semua orang bergaul antara satu sama lain, semua orang mendapat hak yang sepatutnya. Tidak ada satu kaum pun yang dizalimi. Tak seperti dengan di luar negara sana, ada sesetengah kaum tu didiskriminasi ataupun direndah-rendahkan berdasarkan warna kulit. Jadi kita di Malaysia ni sangat-sangat menjaga semua kaum supaya semua kaum ni dapat hidup dalam keadaan yang selesa, dapat hidup dalam keadaan tenang, aman dan mereka boleh menjalankan rutin mereka mengikut agama, kepercayaan, bangsa dan bahasa masing-masing. Okey. Maksudnya kita ni walaupun pelbagai kaum di Malaysia tapi kita tetap dapat hidup seperti satu keluarga. Okey. Sebab tu kita di Malaysia ni dikenali sebagai masyarakat majmuk yang unik. Sebab walaupun kita mempunyai pelbagai kaum tapi kita dapat hidup dalam perpaduan. Okey, contoh amalan hidup bersatu padu. Contoh amalan hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Apa contoh-contoh amalan ataupun aktiviti yang menunjukkan bahawa kita ni hidup bersatu padu? Okey, yang pertama, kalau dari segi agama dan kepercayaan, kita mengadakan sambutan rumah terbuka. Jadi bila kita mengadakan sambutan rumah terbuka ni, tak kisahlah kaum Melayu ke, kaum India ke, kaum Cina ke, kaum apa-apa pun akan datang sama-sama meraihkan rumah terbuka kita. Okay? Dekat rumah terbuka tu, kita dapat mengenali makanan tradisi masing-masing. Kan? Kita dapat mengenali makanan tradisi, pakaian tradisi, budaya dan adat resam, okay, dan sebagainya. Okay, yang kedua, kalau dari segi budaya,
kita mengadakan program Citra Warna. Program Citra Warna ni ialah satu program yang menunjukkan kebudayaan ataupun hiburan tradisi untuk kaum-kaum tertentu. Contohnya dari segi tarian, dari segi pakaian, dari segi lagu-lagu. Okey, program Citra Warna. Okey, program Citra Warna disertai oleh pelbagai kaum, dapat mengeratkan perpaduan antara masyarakat. Okey, yang ketiga, kalau amalan dari segi bahasa, contohnya kalau macam dekat sekolah, kita melakukan pelbagai aktiviti dalam bulan bahasa kebangsaan, kan? Kalau dekat sekolah kita ada bulan bahasa. Okey, jadi aktiviti bulan bahasa kebangsaan ni dapat menarik penglibatan pelbagai kaum. Cuba awak fikir, apa contoh aktiviti bulan bahasa yang sekolah kita buat? Biasanya sekolah kita akan buat sajak, kan? Pertandingan sajak, pertandingan drama, pertandingan pantun, pertandingan menulis kaligrafi Cina, pertandingan drama bahasa Arab, pertandingan nyanyian, bicara berirama. Itu semua ialah aktiviti bahasa yang mana juga disertai oleh kaum-kaum lain. Contoh kalau program kaligrafi Cina, bukannya orang Cina je yang akan sertai aktiviti tu, tapi sebaliknya juga disertai oleh pelajar-pelajar daripada kaum Melayu dan juga kaum India. Okey. Kalau dari segi bangsa, apa contoh amalan hidup bersatu padu ataupun aktiviti yang menunjukkan masyarakat kita hidup dalam bersatu padu? Okey, kalau dari segi bangsa ialah sambutan Hari Kemerdekaan dan juga sambutan Hari Kebangsaan. Sambutan Hari Kemerdekaan ni semua kaum akan sambut, okey, akan raikan. Sebab kita di Malaysia ni, negara kita Malaysia ialah negara untuk semua. Okey, seterusnya ialah apa cara yang perlu dilakukan untuk hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Macam mana kita nak hidup bersatu padu walaupun kita ni mempunyai pelbagai kaum? Okey, yang pertama, kita mestilah melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan pelbagai kaum. Aktiviti kemasyarakatan ni contohnya kenduri kendara, rumah terbuka, gotong royong, sukaneka. Semua tu ialah aktiviti kemasyarakatan. Jadi aktiviti ni walau apa pun yang, tak kisahlah kaum apa pun yang anjurkan, kalau kita dijemput, jadi kita kena pergi untuk meraihkan bersama-sama. Jadi bila kita dapat pergi, kita akan dapat berkomunikasi, kita akan dapat mengurangkan prasangka, syakwasangka, kan? Kalau macam dulu kalau kita tak bergaul pun kita akan rasa, dia ni sombongnya. Tapi bila kita berkomunikasi, kita join aktiviti yang mereka buat, jadi kita akan rasa, oh sebenarnya dia ni baik je. Macam tu. Okay. Yang kedua, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Menerima, kita terima budaya dia, kita terima kepercayaan dia. Walaupun kita mempunyai kepercayaan dan juga agama masing-masing, tapi kita mesti menghormati kepercayaan kaum lain juga, kan? Contoh kalau macam dekat Malaysia ni, tak kisahlah kaum apa pun, dia bebas untuk menjalankan aktiviti ibadah masing-masing. Bina kuil, bina masjid, bina gereja ke apa ke, tak kisah. Yang penting dia tidak dia hanya melakukan dalam kaum dia sahaja, tidak menyebar-nyebarkan ataupun tidak memburuk-burukkan aktiviti keagamaan kaum lain. Okey. Okey, yang ketiga, cara untuk hidup bersatu padu ialah kita mestilah menghayati prinsip rukun negara. Rukun negara ada berapa? Rukun negara kita ada 5. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi 5 prinsip rukun negara ni ialah sebenarnya sangat sesuai dan sangat
relevan untuk semua kaum. Tak kisahlah kaum Cina, India, Melayu, Kadazan Dusun, Iban ke, Senai ke. Semua sesuai. Kepercayaan kepada Tuhan. Okay? Kita percaya kepada Tuhan masing-masing. Kan? Jadi Tuhan untuk setiap kaum ni mengikut kepercayaan masing-masing. Dia semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Semua menyuruh kita membuat kebaikan. Kan? Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Tak kisahlah kaum apa pun, kita tetap kena setia kepada negara. Tetap kena pertahankan nama baik negara. Tetap kena jaga negara. Okay? Keluhuran perlembagaan. Okay, keluhuran perlembagaan, kita ada undang-undang sendiri dekat Malaysia ni yang mana namanya ialah perlembagaan. Jadi perlembagaan tu ialah undang-undang yang paling tinggi dalam negara kita. Jadi semua orang dia mesti mematuhi peraturan tersebut. Okay, perlembagaan tersebut. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang kita tidak boleh dicerobohi dan juga tidak boleh dilanggar sesuka hati. Dan yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Semua orang hendaklah bertolak ansur, hormat antara satu sama lain, tidak boleh bercakap kasar kepada orang lain, tidak boleh menghina orang lain, kan? Walaupun kita mempunyai kebebasan untuk bercakap, untuk bersuara, tapi kita juga mempunyai had yang tertentu. Okay, supaya kita dapat menjaga sensitiviti masing-masing. Okay. Seterusnya yang keempat ialah kita perlu mengenali adat dan budaya kaum lain. Kena tahulah adat dia macam mana, apa pantang larang dia. Okay. Adat dan budaya kaum lain. Dan yang kelima ialah menjaga sensitiviti pelbagai kaum. Contohnya kalau jaga sensitiviti ni, contohnya kalau macam orang India, dia tak boleh makan daging kan, lembu kan. Jadi janganlah kita buat makanan atau kita buat rumah tu buka, kita pergi hidang dekat dia daging lembu pula. Tu tak boleh. Itu maksudnya kita tidak menjaga sensitiviti kaum. Okay? Jadi kita sebagai masyarakat majmuk dekat Malaysia ni kenalah menjaga sensitiviti kaum lain. Barulah kita dapat hidup dengan harmoni. Okay. Seterusnya, apa kepentingan amalan hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa? Apa kebaikan kalau kita hidup bersatu padu? Okay, yang pertama, masyarakat akan hidup harmoni tanpa konflik. Okay, tak ada pergaduhan, tak ada rusuhan. Okay, kita boleh bekerjasama, menghormati dan juga bertoleransi antara satu sama lain. Okay, sekolah pelbagai aliran bahasa ibunda dengan kurikulum yang sama. Kita boleh mewujudkan sekolah pelbagai aliran bahasa ibunda. Bahasa ibunda ni maksudnya sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, okay, dengan kurikulum yang sama. Kita menggunakan silibus yang sama, cuma kita hanya menggunakan bahasa ibunda yang berbeza ataupun bahasa pengantar yang berbeza. Okay, bahasa Melayu sebagai medium perpaduan kaum. Kita menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca, medium perpaduan kaum ni. Maksudnya, kalau kita nak berkomunikasi dengan kaum yang lain, contohnya kaum Cina dengan kaum Melayu ataupun kaum Cina dengan kaum India, mereka akan menggunakan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu ni ialah bahasa yang semua orang faham. Okay, dan bahasa rasmi negara kita. Okay, yang kedua, kepentingan amalan hidup bersatu padu ni ialah kita dapat mengukuhkan ekonomi negara. Kerana bila negara kita aman, negara kita harmoni, tak ada peperangan, tak ada pergaduhan, tak ada rusuhan kaum. Jadi senang untuk pelabur asing untuk datang melabur di negara kita ataupun membina kilang dekat negara kita, kan? Membina peluang pekerjaan dekat negara kita. Okey, seterusnya bila kita dapat hidup bersatu padu, kita akan dapat
mewujudkan peluang pekerjaan kan. Sebab bila pelabur asing ni dia datang untuk membina ataupun buat projek-projek yang besar dekat negara kita, jadi makin ramailah orang-orang yang dipanggil untuk bekerja. Okey, kerana banyak peluang pekerjaan yang akan diwujudkan. Okey, seterusnya. Okey, bila makin ramai orang yang bekerja, dah kurang pengangguran, tak ada lagi dah orang yang tak ada kerja kan. Semua orang dah dapat bekerja ataupun makin ramai orang yang dapat bekerja, jadi kita akan dapat meningkatkan taraf hidup. Kalau dulu dia miskin sebab dia tak ada pekerjaan. Jadi bila dia dah kerja, contoh kalau gaji dia paling sikit pun 1,200 ke 1,500 ke, dia dah dapat pendapatan dia. Jadi kalau dulu dia dikira sebagai orang yang miskin, hidup sebagai gelandangan, tak ada rumah, tak mampu nak sewa bilik. Tapi bila dia dah bekerja, dia dah mampu untuk sewa bilik, dia dah mampu untuk membeli makanan, pakaian, menyekolahkan bagi anak-anak sekolah kan, dan sebagainya. Okey. Seterusnya, bila hidup bersatu padu ni, kita juga dapat menarik ramai pelancong ke Malaysia. Sebab kita kan satu negara yang unik, sebab kita ada masyarakat majmuk yang boleh hidup dalam keadaan bersatu padu. Jadi ramailah pelancong yang akan datang ke Malaysia sebab dia nak tengok budaya yang unik kan, tradisi yang unik untuk setiap kaum. Dan juga untuk merasai makanan tradisional dan melihat bagaimana perayaan-perayaan tertentu di negara kita ni disambut. Okay? Jadi pelancong juga akan datang ke Malaysia untuk melihat pelbagai rumah ibadat, terutamanya dari segi seni bina dan juga aktiviti-aktiviti ibadat yang dijalankan oleh masyarakat kita. Okay, seterusnya, kepentingan amalan hidup bersatu padu ni akan dapat meningkatkan imej negara. Jadi negara kita akan menjadi teladan kepada negara lain. Negara lain akan kagumlah dengan negara kita. Bagusnya Malaysia. Dia walaupun mempunyai masyarakat yang berbeza kaum, tapi tetap dapat hidup dengan keadaan aman dan harmoni. Tak ada masalah kan. Dan juga dapat menonjolkan keunikan perpaduan kaum di negara kita dan diterima oleh masyarakat antarabangsa. Okey, seterusnya. Cabaran hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan juga bahasa. Cabaran ni maksudnya apa masalah-masalah yang kita hadapi untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, kalau dari segi sosial ialah cabarannya disebabkan pemisahan tempat kediaman. Contohnya kalau dulu zaman penjajahan British kan kita dipisahkan kan. Penempatan masyarakat kita ni dipisahkan mengikut aktiviti ekonomi yang tertentu. Contohnya kalau dulu orang Cina akan ditempatkan di kawasan bandar-bandar untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Okey, kalau orang India akan ditempatkan di ladang-ladang untuk menjalankan aktiviti estate kan, peladangan. Kalau orang Melayu akan ditempatkan di kawasan kampung-kampung untuk menjalankan aktiviti pertanian dan perikanan. Okey, jadi bila setiap kaum ni ditempatkan di tempat-tempat yang berbeza, jadi kita akan kurang untuk berkomunikasi dengan kaum yang lain. Contohnya kalau orang Melayu, dia jarang pergi ke bandar. Kalau orang Cina, dia tak pergi ke estate-estate. Jadi kita tidak bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Itu masalah dulu. Okey? Dulu. Jadi kalau kita membuat pemisahan tempat kediaman ni akan menyebabkan kurang berlakunya interaksi dan juga menyukarkan untuk mewujudkan perpaduan. Okey. Seterusnya, bila kita memisahkan tempat kediaman ni, semakin ramai masyarakat kita yang sukar untuk menguasai bahasa Melayu. Sebabnya, kalau mereka duduk antara kaum sendiri je, contoh kalau perkampungan India, orang India je semua kat situ. Perkampungan di bandar-bandar, orang Cina je duduk kat situ. Di kampung-kampung, orang Melayu je dekat kawasan situ. Jadi mereka akan menggunakan bahasa
kaum masing-masing. Contohnya orang Melayu sebab dia tak bergaul dengan orang Cina. Jadi dia tak gunalah bahasa Cina. Kan? Dia hanya menggunakan bahasa Melayu. Sama juga dengan orang Cina. Sebab dia bergaul dengan hanya orang Cina. Jadi mereka akan menggunakan bahasa Cina. Mereka tak gunakan bahasa Melayu untuk bercakap. Sama juga dengan orang India. Jadi kalau mereka hanya menggunakan bahasa ibunda masing-masing sahaja, ataupun guna bahasa tradisi masing-masing sahaja, mereka akan sukar untuk menguasai bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu ni ialah bahasa utama ataupun bahasa pengantaraan di negara kita untuk berkomunikasi, kan? Mereka juga akan suka bergaul dalam kalangan komuniti sendiri sahaja. Okey, yang kedua ialah cabaran dari segi globalisasi. Maksudnya globalisasi ini juga boleh menyebabkan masyarakat kita sukar ataupun terhalang untuk bersatu padu. Yang pertama, ledakan teknologi maklumat memudahkan penyebaran maklumat palsu. Okay? Dan juga isu konflik perkauman akan mudah dihebohkan. Sebab sekarang ni semua benda di hujung jari, kan? Jadi segala maklumat, tak kisahlah maklumat tu ataupun berita tu palsu ke, berita benar ke, akan cepat tersebar. Tambah-tambah kalau berita palsu, dia akan boleh menyebabkan pergaduhan, boleh menyebabkan satu kaum ni dia akan menghina kaum yang lain, mengkritik kaum yang lain, marah, maki hamun dan sebagainya. Okay? Yang ketiga ialah cabaran dari segi agama dan kepercayaan. Sensitiviti keagamaan dan kepercayaan, macam ada yang menyentuh tentang sensitiviti keagamaan dan kepercayaan. Contohnya kalau azan, kan, azan. Ada setengah kaum lain ataupun agama lain, dia akan marah-marah dekat orang Islam kerana melakukan azan yang kuat. Samalah juga dengan kaum lain, dia marah kaum Cina kerana pasang colok bau, macam-macam lah dan sebagainya, kan. Itu ialah kerana tidak menjaga sensitiviti keagamaan dan kepercayaan. Itu contoh. Okay? Dan juga ada pelampau agama. Okay? Pelampau agama ni sangat bahayalah sebab dia kata, contoh, sebab mereka menganggap orang kafir ni ataupun orang bukan Islam ni, perlu ditentang. Okay? Dan yang keempat ialah cabaran dari segi budaya dan adat resam. Kerana disebabkan kita kurang memahami budaya kaum lain dan juga terpengaruh dengan budaya luar, terutamanya budaya barat. Yang tidak ada kesopanan, kan? Tak ada kesopanan, kita bersikap kasar, okay? Dan kurang memahami pantang larang kaum lain. Okay, dan yang terakhir ialah apa perasaan apabila kita dapat hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Okay, yang pertama, kita akan berasa gembira. Gembiralah sebab dapat bekerjasama dalam melakukan aktiviti, dalam melakukan kerja seharian. Dan juga kita akan berasa tenang. Okay, sebab dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Dan juga kita juga akan rasa terharu kerana dapat berkomunikasi tanpa sebarang konflik. Okay, cikgu nak tunjuk satu video. Okay, seperti yang kita tahu dekat Malaysia ni kita ada 3 kaum yang utama, iaitu kaum Cina, Melayu dan India. Tapi kita sebenarnya ramai lagi orang yang tak tahu tentang kaum-kaum minoriti di negara kita. Kan, kaum-kaum yang jarang disebut dan jarang yang didengar. Okay. Okay, 10 kaum Malaysia yang jarang disebut. Okay, yang pertama ialah Bajau Laut. Bangsa Bajau dari kelompok Palau atau Bajau Laut tinggal di dalam lepa yang bergerak bebas. Okay, mereka hanya mendarat di tepian pantai atau pesisiran, sama ada di jajaran pulau atau tanah besar. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman 20 meter tanpa sebarang peralatan moden. Hebatnya dia sebab dia dah biasa hidup dekat kawasan laut, kan. Okay, seterusnya ialah kaum Ceti.
Chetty ialah satu kelompok masyarakat minoriti India yang unik di Melaka. Mereka merupakan masyarakat yang terbentuk hasil daripada perkahwinan campur antara orang-orang Hindu dengan orang-orang tempatan. Makanan harian mereka seperti bangsa Melayu juga, iaitu nasi. Makanan tradisi mereka biasanya dihidangkan pada hari kebesaran utama. Hainan, kaum Hainan. Perkampungan ini merupakan penempatan terbesar masyarakat Hainan di Malaysia yang diteroka sejak tahun 1888. Perkampungan ini dibuka hasil daripada penghijrahan masyarakat Hainan dari Pulau Hainan. Mereka telah meneroka dan membangunkan kawasan ini termasuk Kuala Kemasik. Yang keempat ialah kaum Mahmeri. Mahmeri dikenali sebagai orang laut kerana mereka tinggal berhampiran dengan laut dan bekerja sebagai nelayan. Mereka dipercayai berhijrah dari pulau-pulau di selatan Johor ke pantai negeri Selangor kerana lari dari musuh. Kini masyarakat Mahmeri telah mengalami perubahan dari segi pemikiran dan pembangunan hasil dari percampuran perkahwinan antara mereka. Yang kelima ialah Papia Kristang, kaum Papia Kristang. Kristang merupakan etnik Kacukan, Crowley, campuran keturunan orang Portugis dan Melayu. Masyarakat Kristang dipercayai bermula sebahagiannya daripada hubungan dan perkahwinan antara masyarakat tempatan dan lelaki Portugis. Namanya datang daripada Crowley Portugis Kristang, iaitu Kristian. Ia sendiri daripada bahasa Portugis Kristo. Yang keenam ialah kaum Rungus. Rungus merupakan salah satu dari suku kaum di Sabah dan juga merupakan satu penduduk asli Kepulauan Borneo. Rungus biasanya dikenali sebagai Dayak Dusun Rungus, Momogun, Momogun Rungus, Momogun Laut, Dusun Laut dan Rungus. Rungus berasal daripada perkataan Aki Rungsut yang merupakan seorang tokoh Momogun Laut yang membuka kawasan. Yang ketujuh ialah kaum Siam. Siam Malaysia adalah istilah yang merujuk kepada orang Malaysia beretnik Thailand. Secara politik, orang Siam Malaysia diakui sebagai bumiputera. Diberi kedudukan yang serupa dengan orang Melayu, Kadazan Dusun, Iban dan Portugis Melaka. Ni tokoh kaum India. Yang ke-8 ialah Serani. Serani adalah satu bangsa di Malaysia yang merupakan hasil daripada perkahwinan campur antara tentera Portugis dan rakyat tempatan. Ini adalah sebahagian daripada duit shilling dan peralatan yang digunakan oleh masyarakat Serani dahulu. Masyarakat Serani mempunyai kebudayaan dan asal-usul yang unik dan menarik. Yang ke-9 ialah Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya adalah segolongan keturunan kaum Cina yang terdapat di negeri-negeri selat Tanah Melayu, khususnya di negeri Melaka. Dan sebahagian mereka enggan mengakui bahawa mereka adalah orang Cina, tetapi rakyat British dan berbangga dengan kedudukan ini. Mereka memanggil diri mereka sebagai Baba kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi Cina. Yang ke-10 ialah kaum Lundayeh. Suku kaum Lundayeh merupakan peribumi Sabah dan Kalimantan. Lundayeh juga sering dikaitkan sebagai orang Kelabit. Lundayeh di Sabah juga terlibat dalam operasi semut di Borneo. Lundayeh berada di Long Pasir sejak awal lagi sebelum membina beberapa penempatan baru. Jangan lupa untuk subscribe itu sahaja. Campus TV untuk melihat video-video yang menarik. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu akan bagi latihan dalam Google Form. Link nanti awak boleh klik daripada YouTube ni. Mesti buat latihan yang bagi dan hantar dan submit dekat Google Form tu. Nanti cikgu semak. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.